Hai, Anda bersama Cikgu Meriku at Meriku Channel. Geografi STPM, Alam Sekitar Manusia bahagian B, tema 1 penduduk 1.2 taburan penduduk. Objektif pengajaran pada kali ini ialah calon seharusnya dapat mengenal pasti pola taburan penduduk dan kepadatan penduduk mengikut wilayah dunia dan negara Malaysia. Calon dapat mengenal pasti faktor yang mempengaruhi taburan penduduk dunia, pola taburan penduduk dunia, pola taburan penduduk Malaysia. Mari kita lihat konsep taburan penduduk. Taburan penduduk bermaksud sebaran atau corak agihan penduduk di atas bumi yang tidak sekata, yaitu jarang, sederhana, dan padat penduduk. Pola taburan penduduk di Malaysia terbahagi kepada 3, yaitu yang pertama, padat, yaitu penduduk yang tinggal melebihi 200 penduduk dalam 1 km persegi. Yang kedua, sederhana penduduk 50 hingga 200 penduduk. Dan yang ketiga adalah jarang penduduk, yaitu kurang daripada 50 orang penduduk tinggal dalam 1 km persegi. Malaysia terletak di Asia Tenggara dan dibahagikan kepada 2 kawasan utama, yaitu Semenanjung Malaysia yang terletak di bahagian pantai barat dan juga Pulau Borneo yang terletak di bahagian pantai timur. Anggaran penduduk semasa Malaysia pada tahun 2020 mencapai 32.7 juta penduduk. Taburan penduduk Malaysia tidak sekata. Mengikut bancian penduduk pada tahun 2005, kawasan Semenanjung Malaysia mempunyai 79.9% penduduk, diikuti oleh negeri Sabah 11.2% dan Sarawak 8.9%. Ini menunjukkan bahawa kawasan padat penduduk terletak di Semenanjung Malaysia, manakala kawasan yang lebih sedikit penduduk terletak di Pulau Borneo, yaitu Sabah dan Sarawak. Kawasan padat penduduk terdapat di pantai barat Semenanjung Malaysia, yaitu merangkumi 80% penduduk negara Malaysia. Kawasan ini menganjur dari Perlis di utara, sehingga ke Johor di selatan, dan sebahagiannya terletak di barat Banjaran Titiwangsa. Disinilah terletaknya nadi pemusatan penduduk negara. Negeri-negeri di pantai barat Semenanjung Malaysia ini juga padat penduduk kerana terdapatnya bandar-bandar utama dan kilang-kilang perusahaan. Antara kawasan yang paling padat di Semenanjung termasuklah Kuala Lumpur, Putrajaya, negeri seperti Pulau Pinang, Selangor, Melaka, dan juga kawasan pertanian seperti Delta Kelantan dan juga Delta Terengganu. Penduduk padat di Malaysia juga terletak di bandar besar, yaitu terletak di Lembah Kinta Ipoh, Lembah Kelang Kuala Lumpur, dan wilayah Persekutuan Putrajaya, serta wilayah Persekutuan Labuan. Kawasan padat penduduk yang terakhir adalah kawasan bandar-bandar utama di Malaysia. Ini termasuklah bandar-bandar yang terletak di Semenanjung Malaysia, yaitu Shah Alam Selangor, Ipoh, Perak, Kuala Terengganu di Terengganu, Johor Bahru di Johor, Georgetown, Pulau Pinang, Kota Baru Kelantan, Alor-Setar, Kedah. Bandar besar di pantai timur Malaysia pula terdiri daripada Kuching, Sarawak, Miri, Kota Kinabalu, Sandakan, dan Tawau. Kawasan sederhana padat di Malaysia pula terletak di pinggir bandar-bandar utama di Malaysia. Sebagai contoh, pinggir bandar Melaka, kawasan pinggir bandar di negeri Selangor. Kawasan-kawasan lain yang berpenduduk sederhana padat di Semenanjung Malaysia termasuklah kawasan di Lembah Sungai Kelantan, Lembah Sungai Pahang, dan juga Lembah Sungai Perak. Di Malaysia Timur, kawasan sederhana padat penduduk itu terletak di Lembah Sungai Kidabatangan, Tanah Pamah, Pantai Barat Sabah, Semenanjung Sempurna. Di Sarawak pula, kawasan ini meliputi kawasan sekitar Kuching Serian, Serikai Bintangor, dan kawasan Kuching Sematan.
Sebahagian besar kawasan sederhana padat penduduk ini merupakan kawasan pertanian yang tersebar luas di kawasan luar bandar di seluruh negara. Kawasan ini juga meliputi pekan, bandar-bandar kecil dan sederhana besar. Kawasan sederhana penduduk yang terakhir adalah kawasan rancangan tanah kerajaan. Sebagai contoh, kawasan Jengkah, yaitu rancangan pembangunan tanah Felda di kawasan Temerloh, Jerantut, Kuala Lipis. Yang kedua, kawasan Dara, rancangan pembangunan Felda, tanaman getah dan kelapa sawit. Yang ketiga adalah Kesedar, contohnya di daerah Gua Musang. Dan yang terakhir adalah Ketengah, yang terletak di daerah Kuala Berak. Pola taburan penduduk yang terakhir adalah jarang penduduk. Kawasan jarang penduduk di Malaysia terdiri daripada kawasan pedalaman yang bergunung ganang dan berhutan tebal yang sukar dimasuki dan terpencil. Sebagai contoh, Banjaran Titiwangsa, Banjaran Tahan, dan Banjaran Pantai Timur di Semenanjung Malaysia. Di Sabah, kawasan jarang penduduk adalah seperti di Banjaran Croker dan Banjaran Bracey. Manakala di Sarawak, kawasan jarang penduduk adalah kawasan pedalaman yang bergunung ganang seperti Banjaran Iran, Banjaran Kapuas, dan Banjaran Gunung Hos. Selain kawasan Banjaran, satu lagi kawasan penduduk jarang di Malaysia ialah kawasan berpaya seperti kawasan Paya Bakau di pantai barat Semenanjung Malaysia, pantai timur Sabah antara Sandakan dengan Tanjung Labuan, di muara Sungai Rajang, Sungai Lupar dan juga Sungai Oya di Sarawak. Kawasan berpaya menjadi halangan fisikal. Faktor ketidakseimbangan taburan penduduk Malaysia boleh dibahagikan kepada dua, yaitu faktor alam sekitar fisikal dan juga faktor alam sekitar manusia. Dari aspek alam sekitar fisikal, yang pertama adalah perbezaan bentuk muka bumi, di mana kawasan tanah tinggi dan bergunung ganang jarang penduduk disebabkan sukar diterokai dan darjah ketersampaian sangat rendah. Manakala kawasan tanah pamah, daratan tembangan sungai, padat penduduk sebab permulaan pertempatan awal manusia memudahkan aktiviti pertanian, pertempatan dan pembinaan jalan raya. Faktor yang kedua ialah faktor saliran, di mana saliran yang buruk seperti Berpaya dan Bertasik mempunyai jarang penduduk seperti kawasan Paya Bakau dan Paya Air Tawar. Hal ini disebabkan kawasan ini tidak sesuai untuk pertanian dan pertempatan. Saliran yang baik mempunyai padat penduduk disebabkan kawasan ini sesuai untuk pertanian, pertempatan dan untuk berbagai kegiatan ekonomi. Faktor yang ketiga adalah perbezaan saiz negeri, di mana negeri bersaiz kecil mempunyai penduduk yang padat. Contohnya seperti negeri Melaka dan negeri Pulau Pinang. Manakala negeri yang bersaiz besar mempunyai jarang penduduk. Sebagai contoh, negeri Sabah, negeri Sarawak dan juga negeri Pahang. Faktor yang keempat adalah faktor jenis tanah, di mana kawasan yang mempunyai tanah jenis aluvium subur lebih padat penduduk, contohnya kawasan Delta Kedah Perlis dan Delta Kelantan. Manakala kawasan yang mempunyai tanah laterit mempunyai sederhana penduduk, contohnya kawasan yang mempunyai rancangan tanah Felda. Kawasan berpasir pula mempunyai jarang penduduk kerana kawasan ini tidak sesuai untuk aktiviti pertanian. Faktor yang kelima adalah faktor penemuan sumber alam, seperti penemuan sumber yang sangat berharga seperti petroleum, emas, dan biji timah akan menyebabkan kawasan itu padat penduduk. Sebagai contoh, Kuala Lumpur, Ipoh, dan Kerteh. Manakala kawasan yang tidak ada sumber lebih jarang penduduk, kerana tidak ada sumber yang boleh dimajukan. Faktor ketidakseimbangan yang kedua adalah faktor kemanusiaan, yaitu yang pertama merujuk kepada faktor ekonomi, di mana ekonomi berasaskan perkilangan, perdagangan, dan perniagaan serta perkhidmatan lebih ramai penduduk. Hal ini disebabkan kawasan ini menyediakan banyak peluang pekerjaan kepada penduduk. Misalnya kawasan bandar utama seperti Shah Alam dan Johor Bahru di Johor. Faktor yang kedua adalah merujuk kepada faktor pusat pentadbiran, di mana kawasan yang merupakan pusat pentadbiran negeri
yaitu ibu negeri seperti Shah Alam, Georgetown, Kuching, Kota Kinabalu dan Johor Bahru mempunyai lebih ramai penduduk. Manakala kawasan pentadbiran negara, yaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, mempunyai jumlah penduduk yang lebih ramai berbanding dengan kawasan-kawasan lain di Malaysia. Faktor yang ketiga adalah faktor sosial yang merujuk kepada penghijraan penduduk dari luar bandar ke bandar akibat tarikan kemudahan di bandar besar, kemudahan sosial dan infrastruktur yang lengkap di bandar serta peletakan pusat pendidikan tinggi dan juga pusat perkhidmatan sosial telah menyebabkan kawasan bandar mempunyai lebih ramai penduduk berbanding dengan kawasan luar bandar. Faktor yang keempat adalah faktor pembandaran, di mana faktor pembandaran ini menyebabkan kepadatan penduduk tinggi di kawasan bandar-bandar besar, tetapi kawasan luar bandar lebih sedikit penduduk disebabkan proses pembandaran lebih perlahan. Faktor yang kelima adalah faktor dasar kerajaan, di mana kerajaan membuka tanah rancangan Felda. Kerajaan menumpukan tumpuan ekonomi di kawasan bandar utama dan kerajaan membangunkan bandar-bandar baru. Faktor yang keenam adalah faktor sejarah, yaitu merujuk kepada pertempatan awal penjajah dari China, India, dan Britain di Tanah Melayu telah menyebabkan perkembangan bandar. Dan yang kedua adalah perkembangan pelombongan biji timah sejak pemerintahan British telah mewujudkan bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Ipoh, Taiping, dan juga Seremban. Seterusnya, faktor yang ketujuh adalah faktor pengangkutan, yaitu merujuk kepada jaringan pengangkutan cekap di pantai barat Semenanjung, Malaysia telah meningkatkan darjah ketersampaian. Hal ini menyebabkan kawasan pantai barat Semenanjung lebih ramai penduduk. Tetapi kawasan di pedalaman Sabah dan Sarawak jaringan pengangkutan terbatas oleh kerana halangan fizikal. Hal ini menyebabkan kawasan Sabah dan Sarawak mempunyai lebih sedikit penduduk berbanding dengan kawasan Semenanjung Malaysia. Bolehkah murid-murid mengingat kembali apa yang telah dipelajari pada kali ini? Dalam perkongsian ini, calon seharusnya dapat yang pertama mengenal pasti 3 pola taburan penduduk Malaysia dan mengenal pasti 2 faktor utama yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Pola taburan penduduk Malaysia terbahagi 3, yaitu padat penduduk, sederhana, dan jarang penduduk. Manakala faktor ketidakseimbangan taburan penduduk di Malaysia disebabkan oleh faktor alam sekitar fizikal dan juga faktor alam sekitar manusia. Faktor ketidakseimbangan taburan penduduk Malaysia disebabkan oleh faktor fizikal, termasuklah yang pertama ialah perbezaan bentuk muka bumi, perbezaan jenis saliran, perbezaan saiz kawasan negeri, perbezaan jenis tani, dan penemuan sumber alam. Manakala faktor ketidakseimbangan taburan penduduk Malaysia yang disebabkan oleh faktor kemanusiaan adalah disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pentadbiran, faktor sosial, faktor pembandaran. Faktor seterusnya, yaitu faktor yang kelima adalah faktor dasar kerajaan. Faktor keenam, faktor sejarah, dan faktor yang terakhir adalah faktor pengangkutan. Semoga perkongsian ini membantu calon untuk memahami tajuk penduduk. Jumpa lagi. Bye. Don't forget to click subscribe.